يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرى. Kita mulakan kelas pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa serta anak-anak yang dikasihi dan para pendengar penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung kelas kita hari ini, suka mama nak sebut ada satu istilah di dalam miras atau di dalam faraid ini kita sebut sebagai al-munasakhah. Munasakhah. Apa maksud munasakhah? Munasakhah ni ialah matinya seorang pewaris harta sebelum sempat dia mewarisi harta, maka kita kena tolak nasah. Munasakhah ni daripada kalimah nasah. Nasah ni maksudnya apa? Apa nama mansuh kan? Maknanya kita kena mansuhkan, kena tolak hak pewarisan dia tu daripada kematian yang pertama. Macam kemarin lah, Kak Mama bagi contoh kemarin ni, iaitu contohnya kemarin ni masa Din mati tu. Okey, Din mati, Din ada anak. Din dia kahwin dengan Leha kemarin ni kan, tapi dia kahwin dengan Leha ni ada anak. Yang mana Leha ada anak ni yang bukan anak Din. Okey, jadi contohnya kita kata bila Din mati, Din ni ada anak, kita buhlah nama Mat dengan Mit. Leha ni ada anak nama Hasan dan Husain. Okey, Hasan dan Husain ni bin Din ke? Bukan. Bukan bin Din. Maksudnya Hasan dan Husain ni adalah anak Leha dengan bekas suami yang terdahulu. Pak lain. Maknanya antara kaitan antara Mat, Mit dengan Hasan dan Husain ni ada kaitan tak Ahmad? Ada kaitan apa? Tak ada kaitan. Depa mak lain pak Asim. Tiri ni apa ni, adik-beradik tiri. Maknanya Mat dengan Mit ni bin Din, mak pun berlain. Kan mak ada, kita kata mungkinlah mak kepada Mat dan Mit ni adalah Mak Isah. Bukan anak Leha. Leha ni dia kahwin, maknanya Hasan dan Husain ni adalah anak Leha daripada suami yang lain, bukan suami dia, bukan dengan Din. Dia dengan Din ni, kahwinan dia dengan Din tak ada anak contohnya. Jadi Din sebelum kahwin dengan Leha, dia kahwin dengan Isah, Isah mati, ada Mat dan Mit. Okey. Contoh lagi. Din ni dalam masa dia kahwin dengan Leha ni, dia kahwin dengan Jah. Jadi ketiga. Maknanya masa Din mati, ada Leha, ada Jah. Jah ni sedang hamil. Dia ada beberapa kaitan ni. Jah ni sedang hamil. Anak siapa? Anak Din. Okey. Din mati. Cerita dia Din mati. Bila Din mati, dalam gambar rajah ni, siapa yang berhak ke atas harta Din? Mat, Mit, Jah, Leha. Siapa lagi? Dengan anak dia. Anak yang dalam kandungan Jah. Al-janin yaris bil ittifaq. Ittafaqal ulama ala anna al-janin yaris. Maknanya ulama bersepakat alal mazahib al-arba'ah. Ulama daripada keempat mazhab bersepakat bahawa janin akan mewarisi harta siapa-siapa yang ada kaitan dengan dia. Maknanya kalau bapa dia mati, maka dia berhak untuk mewarisi harta. Maksudnya kita kata di dalam ni janin dia. Janin kepada janin atau baby ya. Kan yang duduk dalam perut tu. Yang duduk dalam perut Jah. Jadi cerita dia masa Din mati, yang tak kacau
Yang kita kata, habis nak tunggu sampai bila? Tunggu sampai jauh beranak. Okey? Masa din mati, yang kita boleh bagi terus. Siapa dia? Yang tak kacau ni? Bagi dekat leha dengan jah. Maknanya, leha dengan jah ni akan dapat 1/8. Kongsi lah. Bahagi 2. Kan? Maknanya dapat dekat leha 1/16. Dapat dekat jah 1/16. Okey. Hak yang dekat mat dekat dengan mit ni, pasal apa tak boleh bagi lagi? Kena tunggu makcik jah mereka beranak dulu. Kena tunggu makcik jah beranak dulu. Maknanya kalau makcik jah tu beranak, ada baby hidup, maka bahagilah asrabah mereka ni. Mereka memang tetap dapat asrabah kan? Asrabah mereka kena bagi lagi lah maksud dia. Kena bedok banyak lagi lah. Sebab mereka janin ni, baby jah ni adalah anak din. Sama taraf dengan mat dengan mit ni, anak din. Adapun Hasan dan Husin dapat ke tak? Tak dapat. Pasal apa? Mereka bukan anak din dan mereka ni adalah zawil arham. Mereka bukan termasuk dalam urusan boleh mempusakai harta din. Maknanya dia tak termasuk dalam al-warisuna minar rijal, pewaris harta daripada kalangan lelaki. Dia lelaki ni mereka ni, tapi mereka not listed. Mereka tidak tersenarai. Okey? Jadi bila kita kata contoh mat dengan mit ni tak ada. Din ni memang dia pernah kahwin dulu pun dia tak ada anak lah. Tak ada anak lah. Dengan leha, dia kahwin dengan leha ni, leha janda, anak 2, Hasan dan Husin. Bila dia kahwin, maknanya masa dia mati, jah mengandung. Okey, masa tu tak boleh bagi. Bila kita kata din tak ada anak, mak ayah tak ada, dia dapatlah dekat bini-bini dia. Jadi harta dia kita kata bolehlah dapat dekat tingkatan asrabah. Dapat kat siapa? Anak tak ada, ubuah tak ada, maka yang ketiga akan dapat kepada siapa? Ikhwah. Dia ni ada adik-beradik dia. Dah, Hasan Husin ni anak tiri. Okey? Dia ni ada adik-beradik dia Mansur. Contohnya kan. Ada adik-beradik dia Idris. Syaqiq kepada din. Saudara lelaki seibu sebapa. Depa ni kalau tengok dari segi zahirnya, depa boleh makanlah harta din. Sebab tak ada anak. Pasal tak ada anak. Tapi kerana jah tu mengandung, maka tak boleh bagi lagi dekat depa. Tunggu dulu jah beranak. Bila jah beranak, tengok-tengok anak lelaki. Habislah depa ni. Pakai terhijab. Sebab anak lelaki akan bolot ke semua asrabah harta ayah dia. Tapi kalau ada anak perempuan, kalau jah ni mengandung dan bersalin dia tu melahirkan anak perempuan, maka depa ni masih ada lah. Depa ni lah yang akan dapat asrabah. Kan bila dia melahirkan anak perempuan tak makan asrabah. Kan jadi dia ni tak ada anak langsung ni. Sebab dia kahwin dengan leha, Hasan Husin ni anak leha, bukan anak dia. Jadi maknanya janin yaris. Okey. Celah-celah tu kita kata, leha dengan jah ni dapat 1/8 bahagi 2. Tiba-tiba takdan duk urusan bagi harta tu, leha mati. Tu cerita dia tu. Bila kata leha mati, leha ni bahagian leha, kalau 2 ni leha akan dapat 1/16 lah kan. Pasal bini din tu ada 2. Jadi bila leha dapat 1/16, tak ada nak bagi lagi dekat kita kata urusan harta din ni, tak ada nak bagi. Leha mati, maka kena nasakh. Nasakh tu maksudnya kena tolak siap-siap. Okey, kena angkat siap-siap harta daripada din tu. Maknanya nanti sebab kita dalam celah-celah duk tunggu jah beranak ni. Kan dalam celah duk tunggu jah beranak, sama ada nak bagi depa ni dapat ke tak, Mansur dengan Idris ni dapat ke tak ke apa ke. Celah tu leha mati, maka leha, bahagian leha tu kena tolak siap-siap dah daripada harta din. Tak boleh, maksudnya bila kata din mati, leha ada, maka leha berhak mewarisi harta
dan tak boleh kita kata dipindah milik balik kepada harta din, nak campur balik dah. Nah, maknanya walaupun urusan pembahagian harta tu tak selesai lagi. Kan dah din ni harta banyak, tabung haji lah, bank sampai 3, 4, 5 lah, duk kira itu inilah apa semua kan. Dah nak tolak dia wasiat lah apa semua, urusan tu lambat. Bila urusan tu lambat, tak dan lagi kita kata pada asal-asal. Nah, pada asal-asal kita kata maknanya leha ni 1/16 ni apa nama mungkin kita katalah kalau din ada 16 juta. Masa meninggal tu kan, maka leha akan dapat 1 juta. Begitulah. Nah, jadi bila leha dapat 1 juta, leha mati tak ada nak urus lagi ni. Hak 1 juta ni dia tak dapat lagi pun. Leha mati. Bila mak leha mati, maka 1 juta tu dapatlah dekat Hasan dan Husin. Nah, maknanya bukan kita kata bila leha mati tak ada nak perhabis lagi ni urusan ni, kita duk celah tunggu joh ni. Apa nama harta leha tak ada apa nama kita kata tak ada sabit pun nak kena tunggu joh bersalin. Kan sebab leha dia isteri yang memang akan dapat secara fardu. Dia tak ada kaitan pun nak tunggu dapat asrabah ke apa ke. Depa ni kena dapat asrabah. Kan depa ni kalau kata jah tu tak mengandung, nah maknanya depa lah yang akan dapat habuan daripada harta din. Pasal apa? Depa ni adalah syaqiq, saudara lelaki seibu sebapa dengan din. Okey? Tetapi kerana jah tu mengandung, jah bila kata din apa nama meninggal, terus dapat harta kepada leha dan jah ni tanpa kita kata perlu menunggu apa-apa. Jah ada kan waktu leha meninggal. Jah ada waktu leha meninggal. Leha tu kan langsung kita kena nasahkan dia punya pembahagian ya, tu kan. Ya. Jadi kiranya harta jah tetap banyak tu juga 1/16 juga. Maknanya leha tak dapat 1/16 tu macam tu maksud dia. Leha tak dapat. Leha dapat lah maksud dia. Leha dapat. Kerana leha dapat tu dah. Tetapi masa dia hidup pun dia tak ada dapat lagi 1 juta tu. Pasal urusan tu apa semua. Tapi hak dia 1/16 ni, hak dia mai daripada mana? Mai daripada harta din yang telah meninggal. Suami dia yang telah meninggal. Cuma tinggal jumlah dia kot. Jumlah dia lah ikutlah. Tapi pecahan tu tetap pecahan banyak tu. Tetap banyak tu. Maknanya pecahan dia, kalau kata tak ada jah pun, pecahan dia 1/8, dia tetap dapat banyak tu. Cuma harta kita katakan dah din tu banyak harta, nak kira sana nak kira sini lah apa semua, lambat urusan pembahagian harta tu, celah-celah tu leha mati, maka harta din kena tolak siap-siap dah. Kalau kata din ada 16 juta tu, 1 juta tu tolak dah, jangan duk kira nak bagi dekat jah, nak bagi dekat ni apa semua dah. Pasal harta din untuk isteri ni terus dapat fardu tanpa perlu menunggu apa-apa. Maknanya jah pun tak terkesan. Kalau kita kata leha mati, jah tetap dapat 1/16 juga. Bukan 1/8. Tak. Pasal masa dia mati, masa din mati tu ada 2 isteri. Kan? Ada 2 isteri. Isteri ni terus makan fardu daripada peninggalan harta suami dia. Bila dah ada anak ni, sebab kita nak kira ni, kita kata ni jah ni mengandung, maksudnya kita kena kira jah ni ada anak, din ni ada anak. Ni nah, maknanya bila kita kata jah dengan leha dapat 1/16, seorang 1/16, harta 1/16 tu dah menjadi milik leha walaupun belum dapat, dia tak pegang lagi kat tangan dia. Harta tu dah bila dia mati, maka bolehlah Hasan dan Husin ni dapat. Pada asalnya, peringkat asal, kematian pertama, kematian din, Hasan dan Husin ni tak ada kaitan langsung. Kan maksudnya, makna masa din mati, Hasan dan Husin ni tak ada langsung hak untuk mereka mewarisi harta din. Tetapi kerana mereka ni adalah anak leha. Leha ni siapa? Leha ni bini din. Maka mak mereka hasil kita kata apa nama mak mereka dapat tu, dapatlah dekat mereka. Boleh dia gitu nah. Munasakhah tu berlaku kita kata kematian berlapis. Tu maksud dia. Tak dan nak bahagi kepada kawan ni, mati dah. Maknanya kematian pertama,
kemudian tak ada nak bagi, maksud dia kita kata bila kematian pertama kan, dia ni ada kawan ni. Contohnya yang berhak mendapat harta daripada kematian pertama ni. Tak dan kawan ni mungkin dapat 1/2, kawan ni dapat 1/4, kawan ni ada lah. Kawan ni dapat asrabah ke apa gitu. Kemudian celah-celah tu, maknanya kawan hak dapat 1/2 ni ke, 1/4 ke contohnya, mati. Bila mati, maka kena tolak dah siap-siap. Hak tu yang maksud duit tak dapat lagi. Hak tu yang kita maksud dia munasakhah. Maknanya kematian kedua sebelum maknanya pewaris kedua, pewaris lapisan pertama ni lah kan. Pewaris kedua ni, lapisan ni dia mati sebelum sempat selepas daripada kematian pewaris asal tu. Dan belum sempat, dia kata qabla qismati tarikah. Yang tu maksud dia. Sebelum pembahagian harta pusaka. Mati seseorang pewaris harta, dia berhak dapat harta. Dia mati sebelum sempat qismah, sebelum sempat bahagi pembahagian harta daripada kematian pertama. Maka dia tetap ada hak dia. Sebab apa dia ada hak? Pasal dia ada hak kerana dia masih hidup semasa kawan tu mati. Automatik dia akan dapat. Bila kawan tu mati, dia automatik akan dapat. Tapi dia tak dan nak mewarisi harta, dia pula mati. Contoh kalau kita kata sebab tu yang contoh kalau kata mati berturut-turut tu, mati dulu kemudian tu. Kemarin ada saudara Muhammad Rifai tanya, kalau mati serentak. Okey, kita cerita asal dulu. Kalau mati dulu kemudian macam tu, maksud dia Din mati aksiden. Din mati aksiden, dia nak kereta dengan leha. Tapi dia mati dulu. Bila dia mati dulu, leha dapatlah sebahagian tu, walaupun leha duk koma masa tu, tapi leha tetap dapat. Kemudian leha mati 10 minit kemudian, 10 jam kemudian leha mati. Maka hak leha tu tetap dapat. Hak leha tu beralihlah kepada anak-anak leha tadi. Macam tu. Hak tu mati dulu kemudian. Kalau mati serentak, contoh dia kemarin yang kemalangan. Kemalangan tak apa, kita mungkin boleh tahu kan. Terbakar. Kemalangan kapal terbang. Kapal terbang terempah. Tenggelam kapal. Kan, lepas tu bot karam ke apa ke, jatuh serentak, mana kita tahu siapa dia dulu kemudian. Maka kedua-duanya saling tidak mewarisi. Okey, Din pi dengan leha naik kapal terbang nak pi melancong di Sepanyol. Kan, tiba-tiba terempah kapal terbang. Kapal terbang terempah, kita tak tahu, mati belaka. Jadi kita kata Din dengan leha ni dia adalah anak dia. Kan depa ada anak-anak ni. Katalah kalau kita kata Din depa ni duduk berjumpa janda, leha pun ada. Maknanya siapa yang mati dulu, siapa yang ni? Kedua-dua mereka tidak mewarisi, saling tidak mewarisi. Maknanya harta Din tak ada dah bahagian untuk leha. Tak usah kira dah. Harta leha tak ada dah bahagian untuk Din. Hak tu maksud dia saling tidak mewarisi. Pasal kita tak tahu siapa yang mati dulu kemudian. Adapun kalau macam di hospital tadi ni, kita tahu kan, doktor boleh sahkan kawan ni mati dulu, kawan ni mati kemudian lah apa semua. Kalau leha tu bukan janda, okey, dia tu rumah kahwin dengan leha, jadi leha mati dapat tak sama. Dapatlah dekat, tengok ada beradik yang lain lagi. Kan banyak lagi al-warisun al-warisat kan. Maknanya kita tengoklah, maksud dia depa antara depa dua tu tak ada dah saling mewarisi. Kalau kita kata mati dulu kemudian, Din dengan leha, siapa mati dulu? Din mati dulu, maka leha berhak mewarisi harta. Walaupun jarak antara Din dengan leha tu, Din mati tak ada nak bahagi lagi, tapi leha ada hak dia, ada hak dia sebab dia isteri Din. Okey, tapi bila kita kata mati serentak yang tidak dapat dikenal pasti siapa yang mati dulu kemudian, maka kedua-duanya saling tidak mewarisi. Pada asalnya mereka akan mewarisi lah kan. Suami mati, isteri dapat, isteri mati, suami dapat. Tapi kerana dua-dua mati serentak, maka saling tidak mewarisi. Okey, yang pertama. Yang kedua, kemarin ada soalan tentang pewarisan harta non-Muslim.
kita dah sebut dah apa nama mawani'. Ingat dah mula-mula dulu kan? Kita kata mawani' al-irs. Halangan-halangan seorang itu mendapat harta. Ada berapa, Ahmad? 3. Apa dia? Satu murtad. Murtad atau kita kata berlainan agama kan. Dia sama ni. Murtad atau berlainan agama sama. Maksudnya murtad ni pun berlainan agama kan. Yang kedua, Bunuh pewaris. ya, dia adalah pembunuh si mati. Dan yang ketiga, hamba. Pasal dia hamba, maka dia tak dapat dia terhalang daripada mendapat harta. Okey, cerita dia seorang tu convert. Dia ni asal-asal dia non-muslim. Kemudian dia convert, dia masuk Islam. Alhamdulillah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, harta dia ada adik-beradik dia. Adik-beradik kita kata kalau Cina kan, adik-beradik Cina dia ada lah. Tentu dia ada keluarga, dia ada mak ayah dia ada adik-beradik dia lah apa semua. Bila dia masuk Islam, dia mati dalam masa Islam dia, adik-beradik dia yang lain tidak boleh mewarisi harta. Pasal apa? Kerana berlainan agama. Okey? Walaupun selepas kita kata dia mati, selepas dia mati tu ada yang masuk Islam. Walaupun dia kata ada ikhtilaf ulama, yang mana dia sama ada kisah ni nak kira maut, nak kira bab mati ke, nak kira qismah ke. Qismah ni maksudnya pembahagian. Mati ke nak kira qismah. Maksudnya apa dia? Maknanya kita kata seorang tu mati, kemudian tak dan bahagi lagi harta. Dia ni muslim, baru convert muslim kan. Tak dan bahagi lagi harta, ada adik dia masuk Islam. Adik dia ni kalau tak ada kisah kita kata Islam tak Islam pun semua ni, adik dia adalah orang yang berhak mendapat harta. Kan, tetapi kerana adik itu non-muslim masa dia mati, walaupun belum lagi dibuat agihan, maka tetap dikira tidak mendapat harta pusaka. Maknanya kalau bapa masuk Islam, anak tak masuk Islam, bapa mati, harta dia tak dapatlah kepada anak yang non-muslim. Dia boleh ambil tak harta adik-adik dekat Cina? Tak boleh juga. Kata dia mati lah. kalau kata dia macam asal dia mati kan, maknanya hak tu urusan hak yang agama lain tu, hak tu tak tahulah Mat. Kan maknanya contohlah agama lain tu kan. Depa pun ada undang-undang juga kalau keluar masuk Islam tak dapat harta depa ke apa, hak tu tak tahulah. Kan, tapi maknanya dalam Islam apabila seorang tu convert masuk Islam, maka siapa yang duk keliling dia tu daripada keluarga yang bukan muslim tidak boleh mewarisi harta. Okey? Orang mu'alaf tu dia kaya lagu mana pun, lepas tu hujung-hujung hidup dia baru masuk Islam, dia mati, orang lain yang adik-beradik dia hak non-muslim tak dapat. Kalau dia nak bagi, dia bagi masa hidup lah. Dia bagi, kalau dia tolak masa hidup tak apa. Hak tu back pi kat dia lah kan, pasal hak tu harta dia. Kita sebut kemarin kan hibah. Hibah lah maksudnya dalam betul hibah. Sebab dalam bab pewarisan tak boleh ada dia. Kalau hibah ni kasih sayang ikut suka dia. Harta dia kan, dia bagilah lagu mana pun. Tapi kalau ialah hadiah kan, dia ayah dia masuk Islam, dia tentulah sayang kepada anak dia. Tapi anak dia tak mau masuk Islam, dia bagi siap-siap contohnya kan. Jadi harta dia tu tolak dah lah. Sebab hibah dia tak ada kaitan. Yang ni kita kata faraid, dia ada hukum dia. Okey. Hibah pula, dah tersebut hibah kemarin ni, ada sebut maknanya hibah ni ada hibah bersyarat. Hibah ni boleh diterima dengan hibah bersyarat. Maksud dia lagu mana? Jika sekiranya ayah ni dia kata dekat anak dia, dia kata ayah bagi rumah tu dekat kamu. Kan? Dengan syarat, tu maksudnya hibah bersyarat tu.
Ayah bagi rumah tu dekat kamu, hak ni bagi dekat kawan ni, hak ni bagi adik apa semua kan. Dengan syarat kalau ayah mati dulu, rumah tu jadilah hak kamu. Tapi kalau kamu mati dulu, ayah ambil balik. Boleh ke tak lagu tu? Boleh. Pasal siapa dia pemilik rumah tu? Ayah dia. Ikut suruh ayah dia. Nak kata kot mana pun. Kan? Maknanya berpegang kepada hak tu lah. Maksudnya hibah bersyarat. Kalau dia kata dia buat syarat lagu tu, maknanya kita kena pegang lah syarat dia. Bapak tu mati dulu, dapatlah rumah tu, selesailah bagi dekat anak dia. Tapi dah dia kata, kan dia kata kalau kata kamu mati dulu, awang kalau mu mati dulu, rumah tu ayah ambil balik lah. Kan ayah kita kira pusaka lah. Jadi awang mati dulu, habis lah, tak ada lah cerita. Okey, itu maksud hibah bersyarat. Okey, kita nak tengok hari ni, kita kata furud. Furud kita ada berapa, Ahmad? Kita ada 6. Ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Okey. Kita nak tengok ni, hari ni kita mula dulu dengan 1/2. Siapakah yang berhak dapat 1/2? Siapa dia, Ahmad? Ahmad yang takat Ahmad yang tahu? Ibu? Isteri. Bohong lagi. Suami. Suami anak perempuan. 1/2 dia dapat kat siapa? Yang Suami pertama? anak perempuan. Suami. Anak puang. Suami bila mana suami dapat? Suami 1/2. bila tak ada anak. Bila tak ada anak si mati. Ingat nah, tak ada anak si mati. Bukan kata tak ada anak bersama si mati. Dia lain tau. Nah, tak ada anak bersama si mati. Si mati ada anak lain. Nampak tak? Jadi kita bukan kata suami tak ada anak ni, tak ada anak dengan si mati. Tak. Suami ni dia kahwin dengan janda yang dah ada anak. Dia dengan janda tu je yang tak ada anak. Masa dia berkahwin dengan janda tu, perkongsian hidup antara suami dengan isteri yang dia kahwin si janda ni, dia tak ada anak. Tapi janda tu ada anak, ada anak. Janda tu mati, isteri dia mati, maka tetap dikira ada anak si mati. Dia bukan kira ada anak dengan dia tu, suami tu ada anak bersama si mati. Tidak. Yang tu kena apa betul ya? Ada fahaman yang kata jika dia tak ada anak bersama si mati. Bukan, tak ada anak si mati. Kita ni semua ni sebuah si mati semua. Maknanya dia berlain. Tak ada anak bersama si mati. Sama ke berlain, Iman? Tak ada anak si mati. Berlain? Pening ke, Mat? Cuba Mat tahu lah. Ni suami. Kan? Apa beza tak ada anak bersama si mati dengan tak ada anak si mati? Okey, tak ada anak si mati. Kita nisbah dia tak ada anak si mati. Bukan tak ada anak bersama si mati. Salah ni. Kenyataan macam ni salah. Tak ada anak bersama si mati, maknanya mungkin kita kata dia kahwin. Din dengan Leha tadi ni, dia kahwin, mereka dua ni, mereka kahwin ni tak ada anak. Tapi Leha ni, Din kahwin dengan Leha, Leha ada anak tadi ni, Hasan dan Husin. Leha mati. Bila Leha mati, Din ni nak kira lagu mana? Dapat 1/6. 1/6. 1/4. Pasal apa? Dia tak kira, ni Din tak ada pun anak dengan Leha. Dia bukan kira tak ada anak dengan Leha. Tak ada anak si mati, tak ada anak Leha. Saya Leha ada anak. Sebab Leha ada anak, maka Din tak dapatlah 1/4. Tak dapatlah 1/2, dia akan dapat 1/4. Tak ada anak, kira kita sebut juga kemarin, bukan tak ada anak, tapi juga tak ada cucu. Far'ul waris. Far'ul waris. Apa maksud far'ul waris? Cabang waris dia. Kan? Bila dia Din dengan Leha. Okey. Din dengan Leha, depa ni masa okey, kita akan ceritalah kata Din mati. Depa ada anak. Kan kita cerita dah kemarin ni. Harun
Haris, Hamidah. Anak siapa? Harun, Haris, Hamidah ni anak siapa? Anak Din dan Leha. Okey. Kemudian masa Din mati, rupanya Harun dan Haris ni dah tak ada. Midah pun tak ada. Tapi dia ada cucu yang ditinggalkan. Maka Leha ni kalau kalau kita kata ni suami kita kira Leha lah mati. Kan? Leha yang mati. Maka dia ada cucu ni. Kalau cucu kawan ni tak kira. Cucu Midah tak kira. Pasal apa? Pasal bukan pemilik harta, bukan pewaris harta. Tak tersenarai, not listed. Tapi kalau anak Harun dengan Haris, dia tersenarai. Okey? Jadi kena kira. Dengar. Sumpaan, dengar. Di telinga dengar. Dengar. Okey? Jadi tetap dikira Din ini, Leha ni ada anak. Din kan kita tengok kan anak-anak dia mati dah ni. Kan? Maknanya kita kata bila kata Leha mati, Din ni sama ada nak dapat setengah ke nak dapat 1/4. Ui, anak dia mati dah. Maka kita kira lah Din tu dapat 1/2. Tak. Nampak? Tu maksud dia. Maknanya walaupun anak Leha ni dah mati, tapi tetap juga dikira Din ni dapat 1/4. Pasal apa? Sebab anak-anak ni ada anak mereka. Tak. Ada dengar di telinga tu. Saya nak beritahu kawan-kawan yang ikut. Maknanya ustazah pakai alat dengar di telinga. Artinya perempuan boleh tanya langsung. Tapi bagi ada kaitan dengan apa yang kita tengah bincang. Sebab kalau tidak, tuan-tuan akan tanya di hujung. Sekarang tuan-tuan boleh tanya atau direct. Sebab kadang-kadang soalan tu main dengan isi yang ustazah suka. Okey? Ustazah pakai headset tu dengar apa ni? Okey, yang kedua, setengah ni, siapa yang berhak dapat setengah? Ada 5 orang. Daripada pewarisan harta, yang pertama suami, ya pandai. Anak perempuan. Okey, jika Dia tunggal. seorang dan tidak ada anak lelaki. Pasal apa kita kait tidak ada anak lelaki ni? Pasal kalau ada anak lelaki, anak perempuan akan dapat asabah. Asabah tu asabah nama apa, Iman? Asabah bil ghairi. Asabah bil ghair. Okey? Maknanya asabah yang dapat tu asal-asal dia dapat fardu, tiba-tiba dapat asabah, maka kerana kewujudan anak ni, anak perempuan seorang, tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki dapat asabah, maka asabah ketika itu dikira asabah bil ghair. Yang ketiga, bintu ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki. Pun serupa, bila seorang dan tak ada cucu lelaki dan tak ada anak perempuan, tidak ada anak si mati. si mati tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada anak ni, ingatlah, tak ada anak ni ada, tak ada anak si mati. Si mati tak ada anak. Sebab bila si mati ada anak, dah berubah dah. Kalau si mati ada anak lelaki, cucu tak dapat. Kalau si mati ada anak perempuan, cucu dapat. Tapi dia tak boleh kira dia dapat setengah. Kan? Sebab kita kena tengok tu dia berapa dia punya takat mana dia dapat tu. Al-bintu bintul ibni, maknanya dia syarat dia tak ada adam muwasil, adam mu'assib, adam wujudil walad al-mubashir. Okey. Dia ukhtun syaqiqah, saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Saudara perempuan seibu sebapa seorang. Tak ada span.
Tak ada saudara lelaki seibu sebapa. Tak ada anak. Anak ni anak si mati ni. Ataupun kita kata tak ada anak, tak ada cucu. Kalau cucu ada habis, saudara perempuan tak ada kan? Dan tak ada ayah. Ayah ni ayah si mati. Hak ni semua nisbah kepada si mati. Okey? Saudara perempuan seibu sebapa. Kalau dia seorang. Maknanya kakak mati. Kakak ni dua beradik dengan Iman. Aufa dua beradik dengan Iman. Depa je. Tak ada adik-beradik lelaki. Bila kakak meninggal, Iman dapat. Iman dapatlah 1/2. Pasal apa? Pasal tak ada saudara lelaki, kakak tak ada anak, tak ada cucu, ayah pun dah mati. Okay? Dapatlah saudara perempuan ini 1/2. Dan yang terakhir ialah saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa, dia dapat 1/2. Dia ada syarat dia. Apa dia? Tak ada mumasil. Maksudnya tak ada tak mana nak tulis? Tak ada. Okey. Tak ada saudara lelaki sebapa. Tak ada saudara kita kata kandung, seibu sebapa. Maknanya sebab dia sebapa kan. Sebapa dia level dia bawah daripada saudara kandung. Tak ada far'ul waris. Tak ada anak cucu. Tak ada anak, tak ada cucu. Dia duduk belakang lah ni. Tak ada ayah. Okey. Dia syarat dia, maksud dia tak ada saudara ni semua tak ada ni. Tak ada saudara lelaki sebapa. Sebab kalau ada saudara lelaki sebapa, hak ni je. Hak lain tak kita tengok saudara lelaki sebapa, dia tak dapat dah 1/2, dia akan dapat asabah. Ataupun tak ada saudara kandung seibu sebapa, dia tak dapat langsung. Dia tak dapat langsung dah. Saudara, bila ada saudara kandung, maka saudara sebapa tak dapat langsung dah. Sebab saudara kandung ni seibu sebapa, ada lelaki ada perempuan. Kan? Maknanya kepada si mati. Maka tak ada lah saudara sebapa. Dia tak ada anak, si mati tak ada anak, tak ada cucu. Maka tak dapat dah. Bila tak ada anak, maka dia dapat. Kalau ada, tak dapat. Tak ada ayah. Satu lagi. Okey. Kita tengok lagi sekali. Yang pertama kita kata suami. Yarisun nisf bisyarti adam wujudil far'il waris. Kita dah tu senang faham. Ni untuk 1/2 kan? Dia 1/2. Kita duk cerita 1/2 ni. Okey? Ada orang baru masuk kan? Kita duk cerita tentang fardu 1/2. Siapa yang berhak dapat 1/2? 1/2 ada 5 orang. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Nama apa? Okey. Ada apa? Pasangan siapa? Pasangan ni pasangan siapa? Suami siapa? Suami si mati. Ya. Ya. Okey. Jika maknanya saudara perempuan si ibu sebapa. Okey. Adakah dapat setengah jika soalan tak clear? Jika dia tu siapa dia? Dia tu. Dia tu siapa dia? Dia saudara ni ke? Yang si mati ya? Taklah si mati ke? Dia tu siapa dia? Si mati ya?
Dia mati. Okey, seorang tu mati. Okey. Okey. Ya. Okey, katalah seorang tu mati. Leha ni mati. Leha tak ada anak. Dia ada Din. Din ni suami. Anak tak ada. Leha tak ada anak. Din bila kata tak ada Leha mati, maka Din automatik tengok akan ada dapat 1/2. Dia tinggal, Leha ni dia tinggal Din dan tak ada anak. Dia tak ada anak kan. Dan dia tak ada, memang mereka dua beradik je. Dia dengan Tun. Tun ni siapa dia? Tun ni adalah kakak dia, seibu sebapa. Bila tak ada kita tengok sini. Bila kata saudara perempuan seibu sebapa, Din memang kita tahu dah dapat 1/2. Pasal Leha tak ada anak. Kemudian kita tengok yang ditinggalkan oleh Leha ketika itu adalah kok dia seorang. Depa tak ada anak. Leha ni dua beradik dengan Tun. Okey? Jadi bila Leha ni dua beradik dengan Tun, yang ditinggalkan tu Tun seorang sahaja. Saudara lelaki seibu sebapa tak ada anak. Kan? Leha ni tak ada anak, tak ada cucu, ayah pun tak ada. Maka saudara perempuan seibu sebapa hak ni dah dia akan dapat separuh. Boleh nah? Ya, Tun pun dapat setengah. Din dapat setengah, Tun pun dapat setengah. Sebab kita kata tak ada ni. Tak ada hak syarat ni, tak ada. Boleh? Maknanya saudara perempuan seibu sebapa jika dia seorang, yang tinggal tu seorang. Pasal apa seorang? Dia dua beradik dengan Leha. Kan dia dua beradik dengan Leha. Lepas tu Leha mati, tinggal dia seorang. Leha ni tak ada anak, yang ada suami saja. Okey? Jadi suami Din ni akan dapat 1/2. Leha dengan Tun ni memang mereka tu konting-konting, mereka dua beradik je. Tak ada saudara lelaki seibu sebapa. Mereka tak ada anak. Leha ni tak ada anak, tak ada cucu. Ayah pun dah mati. Ayah ni, ayah siapa? Ayah Leha dengan Tun lah, dua-dua beradik tu mereka kan. Ayah pun tak ada. Okey, maka ketika itu yang akan dapat separuh adalah Tun. Kalau dia ada mak? Ya? Kalau dia ada mak, kalau dia ada mak, dia ada kira lain pula. Mana? Sebab mak kita tengok nanti kita Maknanya dia tak ada mak juga. Saudara perempuan ibu sebab dia kira adamu al-aslu zakar. Dia kira ayah dia. Bila ada mak, al-ukhtu syaqiqah tarisun nisf liqaulihi ta'ala ini mru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Dia arba'ati syurut: adamul mumasil, adamul mu'sib, tak ada siapa yang dapat asbah, tak ada mumasil maksudnya orang yang sama dengan dia, iaitu kalau dia saudara syaqiqah tak ada syaqiq. Okey, tak ada adamul far'il waris, adamul aslu zakar. Maksudnya kalau mak dia unsa kan. Okey, Apa yang nombor 5 tu SPB tu tak ada SKIP tu. Tu akhui ke ukhtun syaqiqah atau syaqiq? Kan dua-dua. Tak ada saudara kandung. kalau ukhtun li abin, dia tak ada adamul asyiqa mutlaqan. Asyiqa tak kira lelaki perempuan. Tak kira lelaki perempuan, dia tak akan dapat ni pasal lelaki perempuan, kalau kata depa tu ada lelaki perempuan, depa akan dapat asabah. Kalau ada saudara perempuan, kawan tu yang akan dapat. Dia tak dapat. Kan saudara perempuan seibu sebapa yang ada tu. Ya dia maju lah. Sebab dia level dia rendah bawah daripada saudara kandung. Okey? Ya, jadi dia ada syarat-syarat dia ni. Maknanya zauj. Dia kata tak ada dia akan dapat setengah, ialah dia ada syarat dia adam wujud far'il waris li zaujatihi minhu aw min ghairihi.
Ni satu, okey, tak ada apa. Yang ni anak perempuan. Maksudnya anak perempuan syarat dia dapat separuh ialah ada 2 syarat, iaitu dia seorang dan tidak ada adam wujud ukhtul laha. Maknanya tak ada hak sama dengan dia. Maksudnya memang dia seorang lah. Sebab kalau dia 2 beradik, dia tak akan dapat 1/2. Kan? Kalau dia 2 beradik perempuan, dia dapat 2/3. Kalau dia ada adik beradik lelaki, dia dapat asbah. Ini dia seorang. Okey. Yang ketiga, cucu perempuan, dia bila dia seorang. Kalau dia 2 orang, dia tak dapat dah 1/2. Dia akan dapat 2/3. Okey? Dia seorang, tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Sama ada cucu lelaki pada anak lelaki tu mungkin 2 beradik dengan dia ataupun mungkin sepupu dia. Dia tak sepupu dia kan? Sebab sama-sama cucu. Sama cucu daripada si mati. Tetapi depa ni daripada cabang yang berlain kan? Kita kata Tok Mat mati. Ni Tok Mat ni Tok Wan dia apa? Tok Mat mati, Tok Mat ada anak. Tok Mat ada anak, kita kata Harun. Kita buat, kita 2 orang sudah lah. Ada Cuk, ada Di. Ada Mi, ada Mi. Ada Cum. Ada Cuk, Okey. Ada Harun dengan Midah. Cum dah pula. Tapi Harun ni dia ada tak usah, kalau Midah tak dapat dah kan tu. Midah tak dapat, anak Midah tak dapat Iman. Anak lelaki. Nuh. Okey. Harun dia ada anak nama Cum. Iman berkenan sangat dengan Cum ni. Okey. Kemudian dia ada anak nama Adam. Nuh ni ada anak juga nama Usuk. Dia ada anak lagi nama Man. Masa Tok Mat mati, kalau ada Harun dan Nuh, ni puak ni Adam, Cum, Usuk, Man ni dapat tak? Tak dapat. Tapi masa Tok Mat mati, anak dia tak ada. Harun dengan Nuh ni tak ada. Depa ni Adam dengan Cum adalah Adam ni ibnu ibnin kepada Harun. Usuk ibnu ibnin kepada Nuh. Okey? Jadi Cum ni dia seorang dia aja. Perempuan ni, cucu perempuan. Dia adalah cucu perempuan kepada anak lelaki. Nampak tak? Okey? Kalaulah kata dia seorang-seorang dia, tidak ada cucu lelaki, maka barulah dia dapat separuh. Kalau dia ada cucu lelaki, ni Tok Mat ni ada cucu lelaki, walaupun mungkin dia ni tak ada. Dia ni Cum ni anak tunggal Harun. Kan? Tapi dia ada ni Usuk ni. Usuk ni siapa? Sepupu dia. Nisbah dengan Cum. Ya tak Iman? Usuk ni adalah sepupu kepada Cum. Usuk ni anak Nuh. Anak siapa? Anak paksu dia. Anak paksu Nuh ni. Dia anak Pak Lang Harun. Nampak tak? Dia Cum ni anak Pak Lang Harun. Usuk ni anak paksu Nuh. Hubungan antara mereka ni adalah cucu sepupu. Kan? Bila ada Usuk ada, maka Cum hak asal-asal boleh dapat 1/2. Cum tak dapat dah 1/2. Dia akan dapat asabah. Sebab ada cucu lelaki daripada anak lelaki, walaupun bukan daripada 2 beradik dengan Cum. Boleh? Kemudian cucu perempuan dan kita tadi ni adalah yang ketiga, cucu ukhtu syaqiqah. Bila dia seorang, adabul mumasil. Maksudnya adabul mumasil tu maksudnya tak ada 2 beradik lah. Tak ada yang sama dengan dia, tak ada mu'asib dia, tak ada siapa yang nak mengasabahkan dia. Sebab kalau dia 2 orang atau lebih, dia akan dapat 2/3. Okey? Tak ada anak si mati. Maknanya tak ada anak si mati. Kawan ni pun tak ada. Kawan ni pun tak ada. Anak si mati tak ada. Cucu si mati tak ada. Tak ada ayah. Maka ketika itu saudara perempuan dia akan ambil 1/2. Tu. Dan saudara perempuan sebapa,
jika dia ni adamul mumasil, macam tu juga jika dia seorang, terlupa nak tulis tadi. Jika dia seorang macam ni, seorang. Nah, jika dia seorang, tidak ada saudara lelaki sebapa, tidak ada bila saudara lelaki sebapa akan ubah dia daripada dapat 1/2, dia akan dapat asabah. Kata memang ada saudara kandung dah, hijab tu bila ada saudara kandung. Nah, maknanya bila ada saudara kandung dah yang akan ambil asabah. Jadi ambil asabah dia tak ada anak, tak ada cucu kepada si mati dan tak ada ayah. Okey. Satu tu seorang lah. Satu tu seorang. Maknanya jika dia seorang, dia dalam Dia tunggal. Dia ada syarat dalam pembahagian ni. Dia kata adamul mumasil. Adamul mumasil tu maksudnya tak ada sama dengan dia. Bila dia katakan saudara, contoh dia tadi saudara perempuan seibu sebapa. Syarat dia ialah yang pertama adamul mumasil. Adamul mumasil ni maksudnya apa? Tidak tak ada yang sama dengan dia. Maksudnya dia seorang. Tu. Yang kedua adamul mu'sib. Tak ada orang yang mengasabahkan dia. Maksudnya kalau ada yang mengasabahkan dia, maka dia tak dapatlah separuh. Okey? Adam far'il waris. Tak ada anak, tak ada cucu kepada si mati. Dia akan dapatlah 1/2. Dan juga dia kata adamul asl zakar. Hak ni yang kita tak ada ayah ni. Tak ada ayah, tak ada tok wan. Masa mati tu, si mati tak ada ayah. Adam tidak ada. Al-aslu tu maksudnya yang naik ke atas ayah kita. Az-zakar maknanya tidak ada asal yang lelaki. Maksudnya tak ada ayah, tak ada tok wan. Okey. Ni istilah yang digunakan dalam bab faraid ni. Adamul mumasil. Mumasil itu maksudnya sama dengan dia, yang sama jenis dengan dia, iaitu adik-beradik perempuan kan. Bila dia kata kawan dia ni akan dapat 1/2 bila yang pertama syarat dia adamul mumasil. Bila tak ada yang satu setaraf dengan dia, iaitu kerana dia seorang. Itu maksud dia. Sebab bila dia 2 orang, dia dah tak dapat dah 1/2, bahkan dia dapat 2/3. Adamul mu'sib, tak ada orang yang mengasabahkan dia. Tengok ada saudara lelaki seibu sebapa, maka dia berubah daripada setengah akan dapat asabah. Ada far'ul waris, ada anak dan cucu si mati. Kita dah sebut dah, kalau tak ada anak, ada cucu, maka cucu tu juga akan menghalang saudara perempuan daripada dapat 1/2. Kalau cucu tu adalah cucu lelaki, maka tak ada langsung lah saudara perempuan tu, kerana cucu akan ambil harta secara asabah. Tok wan tu mati kan. Tok wan tu mati, kalau kita nak bila tok wan tu mati ada cucu, maka kita kata saudara perempuan seibu sebapa kepada tok wan tu tak dapat lah kok tok wan tu. Kan maknanya nisbah dengan cucu ni mungkin tok teh dia ke, lagu tu lah tok menakan dia. Cucu tu dapat, tok teh dia habis tak dapat. Pasal apa? Cucu tu dah ambil dah asabah, maka tak ada lah. Ya ni tak ada langsung dah, tak senarai dah setengah tu. Adamul asl zakar, iaitu tidak ada ayah ataupun tok wan ke atas. Al aslu dia ada beza ni, satu furu', satu asl. Furu' yang ke bawah, cabang ke bawah kan. Din, ni din hak mati, bawah dia. Ni kita panggil far'u, cabang dia. Maknanya cabang tu sama ada anak, cucu, kan? Anak, lepas tu turun lagi cucu, lagu tu. Okey. Ke atas pula ayah dia, ayah tok wan. Kalau ada ayah, kalau lah din mati, masa din mati ada ayah ada tok wan, panjang umur. Kan tok wan tu umur 100, dia ada lagi masa din mati. Ayah umur 60 contohnya
Kan? Din mati umur 20. Din ni ada harta. Maka Tok Wan ni terhijab pasal ada ayah. Tapi kalau ayah tu dah mati, sebelum Din mati, ayah dah mati tapi Tok Wan duk hidup segak elok strong lagi, maka dapatlah harta tu dekat Tok Wan. Tok Wan akan terhijab dengan ayah. Seperti mana Tok akan terhijab dengan mak, dengan ibu. Okey? An-nisfu. Cukup dulu ke An-nisfu? Nah? Okey. Allah. Buat contoh tu, contoh. Contoh. Ya. Allah. Jadi kan ada pada bagi tahu. Mau jadi kampung pelan. Contoh dalam bagi nampak dulu contoh. Okey, contoh yang pertama tadi kita kata suami leha mati. Kan meninggalkan Din. Leha yang mati. Leha dengan Din ni, Leha ni tak ada anak. Dia menikah dengan Din pun tak ada anak. Dia sebelum tu pun tak ada anak. Maknanya mungkin pernikahan dia dengan Din ni adalah pernikahan yang kali kedua. Sebelum tu pun dia tak ada anak. Maknanya dengan Din pun dia tak ada anak. Maka ketika ini Din akan dapat 1/2. Itu untuk yang pertama. Maknanya Din, suami akan dapat 1/2 bila tiada anak atau cucu si mati. Okey? Ingat cucu yang menghalang, cucu yang dikira furuk tu siapa dia? Cucu daripada anak lelaki. Cucu iaitu ibnu ibnin dan juga bintu ibnin sahaja. Kalau mai cucu tu daripada cabang anak perempuan dia, Tak dapat. tak dapat. Tak dikira kata dia tu ada anak. Okey? Contohlah. Contoh kita kata dia ada anak nama Midah. Dia ada anak nama Cot. Okey? Midah dia ada anak. Masa Leha mati, Midah dah tak ada. Cot pun tak ada. Tapi Cot tak ada anak. Kan? Cot tak ada anak. Midah tak ada, tapi Midah ada anak. Okay. Midah ni ada anak. Kalau nisbah dengan Leha, kita kata siapa dia? Midah ada bintu bintin. Kan? Dengan ibnu bintin, pandai Ahmad. Depa dua ni, apa maksud dia bintu bintin ni? Bintu bintin kepada siapa? Kepada Leha. Ibnu bintin kepada Leha. Depa ni tidak dikira far'ul waris. Maknanya Din tetap kita kata tak dikira lah. Kalau kita kata Cok ni ada anak, maka dikira Din tu dapat 1/4. Kan? Pasal Cok ni ada anak. Cok meninggal dah tapi Cok ada. Cok ada anak Ibnun, Cok ada anak Bintun. Nisbah dengan Leha siapa dia? Ibnu Ibnin dan Bintu Ibnin. Cok tak ada. Bila Cok tak ada, maka tetap juga Din ini dikira ada anak si mati. Depa ni mengambil tempat pok depa. Maknanya Din tak akan dapatlah setengah sebab ada anak si mati. Tapi kalau yang tinggal tu adalah anak Midah, maka Din akan dapat setengah. Pasal apa Din dapat setengah? Sebab anak Midah tak tersenarai sebagai al-warisun ataupun al-warisat. Maka Din tetap dikira ketika itu dapat separuh kerana Leha tidak ada anak. Dikira Leha tak ada anak. Terputus dah. Terputus pasal apa? Sebab Midah dah mati. Anak dia, cucu ni adalah daripada anak perempuan. Boleh, Nam? Habislah. Itu satu contoh. Dan contoh untuk suami. Begitu jugalah contoh tadi ni. Kalau anak perempuan, anak perempuan akan dapat setengah tadi bila dia seorang tidak ada anak lelaki. Maknanya masa Din mati, okey, Din ni tak kira lah. Kita kata kalau dia ada Leha ni bini dia, Leha tetap akan dapat. Leha tak peduli. Leha ni dia tetap dapat. Dia tak kira dah ada anak ke, dia berapa anak ke apa, kita ada anak. Maka Leha akan dapat 1/8. Din ni okey,
yang kita kata yang ni timah. Kita nak kira timah. Timah ni seorang saja. Din mati. Timah ni siapa? Anak Din. Bila timah tu anak Din seorang dia dan tidak ada siapa yang mengasabahkan dia. Memang dia adalah anak tunggal. Din ni tak pernah ada pun anak lelaki. Maka timah ketika ini dapat separuh. Itu maksud dia. Maknanya dia seorang diri tunggal dan tidak ada saudara lelaki ataupun anak lelaki Din untuk menjadikan dia asabah. Okey? Kalau guna hak hitam ni dia kotor. Begitu juga tadi bintu ibin. Semacam juga bintu ibin. Bintu ibin maknanya dia dapat separuh jika dia seorang, tidak ada siapa yang menjadikan dia asabah, maksudnya taraf level dengan dia tu tak ada. Adamul mumasil, adamul mu'sib dan adam wujud walad kepada mayit. Tak ada anak si mati. Tak ada anak si mati, dia dapat bolehlah dapat setengah. Okey tak Ahmad? Kan? Din ni mati. Din ada anak nama Harun. Harun ada anak. Harun ada anak nama Aminah. Minah nisbah dengan Din siapa dia Ahmad? Cucu apa? Kita sebut bintu ibnin. Bintu ibn. Okey? Bila yang Minah boleh dapat separuh ni bila? Bila ketika itu tak ada Harun. Kan? Tak ada Harun dah. Harun dia ni tak ada. Dia tak ada, bukan dia ni tak ada cucu lain. Cucu lelaki lain tak ada. Daripada Harun ke, daripada siapa kalau dia ada 2-3 beradik ke? 2-3 beranak anak dia. Maka ketika itu Minah ni akan dapat separuh, 1/2. Kalau ada anak si mati, tak ada Harun tapi ada Hamidah. Hamidah ni siapa? Mak menakal lah kepada Minah. Kan? Maka Minah ni tak dapatlah 1/2. Tak dapatlah 1/2. Sebab yang akan dapat 1/2 adalah Hamidah. Minah masa ni dia akan dapat 1/6 takmilah sulusain. Kan? Yang dapat 1/2. Kita dah cerita 1/2 ni. Kita cerita 1/2. Midah tadi dia dapat 1/2 pasal dia anak seorang. Kan? Seorang-seorang dia masa tu dia tinggal. Maka dia dapatlah 1/2. Kalau dia tak ada, maka Minah lah yang akan mengambil tempat dapat 1/2. Tak ada, Minah ni tak ada cucu lain. Din tu tak ada cucu lain, cucu lelaki. Perempuan pun tak ada. Minah dapat 1/2. Kalau Din hak mati tu ada cucu lelaki yang lain, maka Minah akan dapat asabah. Dengan syarat tak ada anak si mati. Boleh? Okey. Yang keempat tadi ukhtun syaqiqah dapat separuh bila tak ada dia seorang, tak ada adik-beradik dia yang lain, dia tak ada saudara lelaki syaqiq, dia tak ada. Dia tak ada sebab bila ada syaqiq tu akan mengasabahkan dia. Dia tak ada far'ul waris. Maknanya si mati tu tak ada far'ul waris dan tidak ada ayah ketika itu. Maka akan dapatlah 1/2 kepada saudara perempuan kandung, dan saudara ukhtun li abin dapat separuh bila tak ada. Yang pertama bila dia seorang, yang kedua bila tak ada mu'sib dengan dia, tak ada siapa yang menjadikan dia asabah, yang ketiga tak ada saudara kandung, asyiqa dia tak ada langsung. Sebab bila ada asyiqa lah yang akan ambil. Rupanya awal lagi dia kena hijab, iaitu ada anak atau cucu si mati. Hijab habis dah. Dan tidak ada ayah kepada si mati. Wallahu a'lam. Esok kita akan sambung insya-Allah fardu kita yang seterusnya, iaitu 1/3. Mudah-mudahan mendapat manfaat mereka yang mengikuti kelas ini, yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtaraf